Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab keelektromagnetan tentang poin seterusnya, subtopik 4.2 iaitu aruhan elektromagnet. Okay, aruhan elektromagnet ini contoh satu komponen dalam pickup gitar base elektrik. Okay, yang mana ia terdiri daripada 4 batang magnet dan gegelung kupra yang menghasilkan isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Okay, mari kita lihat satu contoh bagaimana kita nak lihat terhasilnya aruhan elektromagnet. Okey. Okey, sebelum ni kita dah tahu bahawa pada satu magnet kekal akan ada garis-garis daya dan magnet pada magnet tersebut yang berarah daripada utara ke selatan. Okay, kalau tengok Rajah 4.18 ni ialah garis-garis yang warna hijau ni. Okay, dalam aktiviti ni kita akan tengok apabila sebatang dawai kuprum, okay, ini dawai kuprum, okay, sebatang dawai kuprum ni digerakkan merentasi flux magnet. Okay, daya-daya, garis daya medan magnet ni kita panggil juga sebagai flux magnet. Okay, apa akan berlaku? Akan adanya DGE ataupun daya gerak elektrik teraruh dalam dawai elektrik tersebut. Okay, fenomena inilah yang dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Okay, kalau kita tengok pergerakannya, okay, batang kuprum ni, dawai kuprum ni kita gerakkan dia ke atas. Okay, bila kita gerakkan, apa berlaku? Batang ni akan memotong kita punya daya-daya, garis daya medan magnet ini. Okay, bila ia memotong, akan terhasillah arus. Okay, arus akan mengalir. Okay, arus ini akan mengalir dalam tita yang lengkap ni lah. Okay, dan kita akan dapat lihat bacaan galvanometer, iaitu jarum galvanometer ni akan terpesong untuk menunjukkan kehadiran arus aruhan. Okay, kalau tengok dalam ni, galvanometer ni akan terpesong ke kiri. Okay. Okay, satu lagi cara ialah bila kita gerakkan magnet tu pula. Okay, magnet ini yang kita gerakkan. Okay, magnet ini. Okay, kita gerakkan magnet. Bukan lagi kita gerakkan dawai kuprum. Okay, walaupun kita gerakkan magnet, apa yang berlaku? Okay, ikut arahan nak panah ni kan, ke atas. Bila kita gerakkan magnet ke atas, masih lagi berlaku pemotongan flux magnet bila kita punya dawai kuprum ni berada di sini. Okay, bila kita gerakkan, dawai kuprum tu akan memotong flux magnet. Okay, bila dia potong flux magnet, sama juga akan terhasilnya DGE teraruh dalam dawai. Okay. Okay, tapi awak tengok ini arah dia bertentangan ya, arah sini, arah arus yang terhasil. Okay. Okay, dan awak akan lihat bacaan galvanometer, jarum akan terpesong ke arah kanan. Okay, kenapa ini berlaku? Okay, kita akan tengok nanti berkenaan dengan petua tangan kanan Fleming. Okay, kaedah seterusnya, cuba kita lihat apabila satu magnet bar pula. Okay, ini magnet bar. Magnet bar ni kita gerakkan kena pada satu gegelung solenoid. Okay, sama juga konsepnya bila ada pemotongan flux pada magnet ni. Okay, dimasukkan ke sini. Okay, akan dipotong oleh solenoid ni. Okay, gegelung pada solenoid ni dia akan memotong garis daya medan magnet ataupun flux magnet. Okay, sama juga bila berlaku pemotongan akan terhasilnya DGE aruhan merentasi solenoid. Okay. Okay, macam mana nak tahu? Kita perhatikan galvanometer kita. Okay, dan daripada galvanometer kita tahu arus aruhan mengalir dari arah sini ke sini. Okay, jadi aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet atau apabila konduktor itu berada dalam medan magnet yang berubah. Okay, bila ada satu
bergerak yang memotong flux magnet, akan terhasilnya DGE aruhan. Mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Ini satu contoh lampu aruhan buatan sendiri yang mana ada dawai kuprum dililitkan pada suatu magnet magnet neodymium ni diletak dalam pipe PVC. Ini pipe PVC, maksudnya dia macam lorong lah. Kemudian diletakkan magnet di dalamnya dan digulung dengan dawai kuprum bertebat. Apa yang berlaku ialah bila digoncang pipe PVC ni, lampu ataupun LED ni akan menyala. Konsepnya ialah bila dawai kuprum bertebat ni dililitkan di sini, kemudian magnet ni dimasukkan di dalam ni, ada magnet yang akan bergerak lah. Kita tahu dalam ni akan ada sebatang magnet, iaitu magnet neodymium ni. Bila kita goncang, magnet ni akan bergerak. Kiri kanan, dia akan bergerak lah bila kita goncang. Maknanya ada gerakan relatif pada antara medan magnet dan juga solenoid ni. Bila berlaku macam tu, apa yang berlaku? LED ni akan menyala. Kalau kita perhatikan, bila digoncang dengan kelajuan yang berbeza, kita akan dapati bila digoncang dengan perlahan, LED ni menyala malap je. Tapi bila kita goncang dengan laju yang tinggi, apa berlaku? LED ni akan menjadi lebih terang. Kenapa berlaku begitu? Kerana bagi gerakan relatif antara daya lurus dengan magnet aruhan bertambah. Kalau laju gerakan bertambah, macam mana kita nak tambahkan elektrik ataupun DGE aruhan yang terhasil? Bila kita tambahkan laju gerakan relatif dan kita tambahkan kekuatan medan magnet. Bagi gerakan solenoid antara magnet dengan aruhan, DGE aruhan bertambah apabila laju gerakan relatif bertambah, bilangan lilitan solenoid bertambah dan kekuatan medan magnet bertambah. Hal ini diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dipotong dalam suatu masa tertentu. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude dari DGE arus aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Dari situ kita nampak sebenarnya konsepnya lebih banyak dan flux magnet yang dipotong, lebih banyak DGE aruhan yang terhasil. Dan lebih cepat. Sebab kadar ini menunjukkan masa. Lebih cepat dia dipotong, lebih tinggi magnitude DGE aruhan yang terhasil. Seterusnya kita akan tengok macam mana nak menentukan arah arus aruhan yang terhasil apabila kita mengubah arah gerakan relatif antara konduktor dengan magnet. Maksudnya bila kita ubah gerakan magnet ataupun kita ubah gerakan dawai tu, arah dia akan untuk menentukan ke mana arah arus. Kali ni kita akan gunakan petua tangan kanan Fleming. Jangan terkeliru dengan petua tangan kiri Fleming sebab petua tangan kiri Fleming digunakan untuk motor. Tapi petua tangan kanan Fleming digunakan untuk menentukan arah arus aruhan, iaitu untuk penjana. Penjana untuk menghasilkan arus aruhan atau untuk menjanakan elektrik. Untuk petua tangan kanan Fleming, ini kalau awak lihat dan ingat semula tangan kiri Fleming sebenarnya sama je. Ibu jari masih menunjukkan gerakan. Ibu jari masih menunjukkan gerakan. Arah gerakan dawai. Ke arah mana kita gerakkan dawai yang memotong flux magnet tu. Berbanding kalau tangan kiri Fleming, kita tahu pergerakan dawai tu juga. Sama juga ibu jari. Itu disebabkan oleh daya paduan tadi. Tangan kiri Fleming lah. Ini untuk tangan kanan. Sama juga fungsi dari ibu jari gerakkan dawai. Untuk jari telunjuk pun sama. Kita masih lagi menunjuk medan magnet yang mana sentiasa menunjuk ke arah selatan. Sebab kita ikut arah garis magnet, iaitu daripada utara ke selatan. Dan jari tengah masih lagi sama.
juga menunjukkan arah arus. Okey, kita tahu arah arus. Jadi mudah je nak ingat. Okey, kita pertimbangkan rajah yang pertama ni dahulu. Okey, awak tengok. Okey, katakan kita gerakkan arah gerakan dawai ke atas. Okey, bila kita gerakkan arah dawai ke atas, awak terus gerakkan ibu jari awak ke arah atas. Okey. Selepas tu kita tengok dia punya medan magnet. Okey, medan magnet, awak keluarkan jari telunjuk awak. Okey, tunjuk ke arah selatan. Okey, dan kemudian barulah awak keluarkan jari tengah. Okey, keluarkan jari tengah. Okey, awak akan dapati arah arus begitu. Okey, dan awak akan dapati arah arus akan bergerak ke sinilah di dalam dawai tersebut, dalam konduktor tersebut. Dan kita akan perhatikan jarum galvanometer akan terpesong ke arah kiri. Okey, dia berlawanan dengan arah arus. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, untuk yang kedua rajah yang ni pula. Okey, sama juga step dia. Mula-mula awak genggam tangan. Okey, keluarkan ibu jari untuk tunjukkan arah gerakan magnet. Sekarang ni magnet pula yang digerakkan. Tapi awak nak tunjukkan gerakan mesti ikut pada awak punya dawai. So, dawai awak akan bergerak daripada bawah ke atas. Masih lagi ke atas. Okay, bila awak gerakkan magnet ke bawah, dawai bergerak ke atas. Ya. Kita ikut arah gerakan dawai, bukan arah gerakan magnet. Okay, dawai bergerak ke atas. Samalah juga konsepnya macam tadi. Okay, ibu jari awak keluarkan ke atas. Okay, tunjukkan medan magnet selatan dan kemudian awak nampak arah arus ikut jari tengah. Okey, arah arus akan keluar masuk ke dalam konduktor seperti ini. Okey. Dan sama juga akan perhatikan jarum galvanometer akan terpesong ke arah kiri. Okey, berlawanan dengan arah arus. Okey, bagi solenoid pula, hukum Lenz digunakan untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid. Okey, yang mana ini adalah solenoid. Okey, ini adalah magnet. Okey, hukum Lenz ni menyatakan bahawa apabila arus aluhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Okey, macam mana hukum Lenz ni ialah, okey, contoh ya. Untuk gambar yang pertama ni, okay, gambar yang pertama A, okay, awak lihat yang depan dia adalah north ataupun utara. Okay, bila kita cuba masukkan dia ke dalam solenoid ini ialah solenoidnya. Okay, solenoid tu terdiri daripada gegelung lah, gegelung dawai konduktor. Okay, bila kita cuba masukkan kat sini, apa yang berlaku? Dia kata akan mengalir pada arah yang menentang perubahan flux. Okay, bila nak menentang, okay, N kat sini, apa berlaku kepada hujung solenoid ni? Okay, sebab menentang, kita tahu kalau magnet yang sama kutub akan menentang. Bila macam tu, kat sini akan jadi N. So, dekat depan solenoid ni akan jadi north juga untuk menentang pergerakan magnet ni. Okay, jadi bila macam tu, kita guna hukum genggaman tangan, kita akan dapati genggaman tangan kanan ya. Okay, bila utara kat sini, okay, arah arus dia akan ke atas. Ikut ni lah macam yang ni buat ni. Okay. Okay, yang B pula. Okay, tengok yang B. Okay, sekarang ni dia sebenarnya dia dah masuk daripada daripada magnet ni sebenarnya dekat sini lah. Okay, dia cuba untuk lari. Okay, dia keluar. Okay, dan awak tengok kat sini N. Okay, bila dia cuba keluar nak menentang solenoid ni akan bertindak menjadi S. South sebab dia nak tarik supaya magnet tu tak keluar. Okey, bila macam tu, kita guna genggaman tangan kanan, kita tunjuk arah sana dan kita akan nampak arah arus kita ke bawah. Okey, macam yang dia tunjuk ni. Okey, arah arus ke bawah. Okey, ini kesimpulan untuk kesemua bagi solenoid. Okey, bagi solenoid, kita tengok yang pertama yang A ni.
Okey, bila U didekatkan, utara dekatkan, automatik depan ni akan jadi U utara, dan awak tengok arus akan bergerak ke sini, dan bacaan galvanometer akan terpesong ke kiri. Okey, sama tengok untuk yang B pula. B ni bila kita letakkan selatan, jadi dia akan bertindak jadi selatan. Bila kita nak tolak masuk, dia akan menentang, dia selatan. Okay, kita guna betul genggaman tangan kanan. Okay, kita tahu arah arus akan keluar dari sini. Okay, jadi galvanometer akan terpesong ke kanan. Okay, untuk yang C sama juga, tapi ini sekarang dia keluar. Bila ditarik keluar utara, yang ini akan bertindak menjadi selatan. Okay, bila bertindak menjadi selatan, utara ke sana, kita tahu arah arus akan keluar dari sini. Okay, jadi galvanometer awak terpesong ke kanan. Okay, untuk utara, selatan pula keluar, dia akan menjadi utara. Okay, bila arah utara, tunjukkan ibu jari ke arah utara ke sana. Okay, ke sana ibu jari, awak akan dapati ini dia punya arah arus. Okay, arah arus akan keluar ke sini. Okay, so jarum galvanometer akan terpesong ke kiri. Okay, apa fungsinya DGE arus aruhan ni? Ialah untuk kita hasilkan tenaga elektrik. Okay, aruhan elektromagnet ataupun sebenarnya DGE aruhan ataupun sebenarnya arus aruhan. Okay, kita sebut arus aruhan. Okay, arus ni ialah arus elektrik lah, samalah yang kita gunakan dalam semua alatan elektrik. Jadi kita boleh janakan arus elektrik. Okay, contoh penjana kat sini, penjana elektrik kincir angin. Dan awak boleh hasil ada dua penjana. Untuk hasilkan elektrik ni ada dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus dengan penjana arus ulang alik. Apa beza dia? Kalau penjana arus terus, dia menghasilkan arus terus. Kalau penjana arus ulang alik, dia akan menghasilkan arus ulang alik. Okay, kita lihat persamaan dan perbezaan antara penjana arus terus dengan penjana arus ulang alik. Okay, persamaan dia kedua-duanya mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Okay, guna aruhan elektromagnet. Kemudian gelung diputarkan oleh daya luar. Okay, ada daya yang memutarkan gegelung. Kemudian gegelung akan memotong flux magnet. Dan kemudian barulah terhasilnya DGE teraruh dalam gelung. Itu adalah konsep arus menghasilkan DGE arus aruhan tadi. Okay, perbezaan dia untuk arus terus. Okey, hujung gegelung disambung pada komutator gelang terbelah. Okey. Jadi ada gelang komutator yang pemusing dia tu terbelah. Okey, apabila berlaku macam tu, dua bahagian komutator ni saling bertukar sentuhan. Okey, bila dia saling bertukar sentuhan pada berus karbon setiap separuh putaran. Okey, jadi dia akan dapat satu arah sahaja arus, iaitu dapatlah output dia arus terus. Okey, tapi bagi penjana arus ulang alik, hujung gegelungnya disambung kepada dua gelang gelincir. Maksudnya gelang tu apa yang berlaku pada gelang tu, dia sentiasa bersentuhan pada berus karbon yang sama. Okay, sebab dia tak ada bahagian yang terbelah. Okay, macam yang arus terus. Jadi dia akan dapat hasilkan arus output arus ulang alik. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.